Assalam al-mu'minu al-muhaiminu al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wallahu alladzi la ilaha illahu An-Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Al-Warisu Ar-Rashidu As-Sabur. Itu dia sebahagian kecil daripada 99 Al-Asma'ul Husnanya yang wajib anda kenalinya. Anda wajib mengenali Allah. Titah perintah yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut kita mengenalinya dulu. Sebelum kita kenal siapa bakal besan kita, siapa bakal menantu kita, siapa bakal jiran kita, maka awal-awal kenali Allah sehabis saja akil balik. Awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan awal agama itulah mengenal Allah. Jadi wajib anda mengenal Allah. Untuk mengenal Allah melibatkan 104 entiti. 104 itu mula dengan satu. Satunya dia dipanggil Ahad, Wahid, Wahdah. Ikuti dengan 99 100. 99 itu ialah Alimul ghaibi wasyahadah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'minu. 99 itu ialah Al-Awwalu Wal-Akhiru Wal-Zahiru Wal-Batinu. 99 itu ialah An-Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Al-Warisu Ar-Rashidu As-Sabur. Baru 100. 101 dipanggil ilah. Dia dipanggil ilah. Dan kita menafikan semua ilah-ilah yang kita sembah selain Allah. La ilaha illallahu. 102 dia dipanggil Rabb, yang mentadbirkan alam-alam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 103 dia dipanggil Jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dan 104 dia dipanggil Thayyibun. Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyibah. Itu dia saudara. 104 aqaidul iman yang mengenai Allah Subhanahu wa taala. Gunakan masa yang diberi antara 60 hingga 70 tahun untuk mengenalinya dulu. Dan soalan pertama, setakat usia 60 tahun, 50 tahun, dah berapa 99 kita apalkan dan kenalinya? Itulah nama yang pertama akan ditanya pada kita sewaktu kita berada dalam kubur kita. Balik saja orang yang menyayangi kita dan pernah kita sayangi mereka. Mereka balik saja, maka ja'akal malakani, datang dua malaikat tanya, man rabbuka. Dan wajib dia menyediakan jawapan untuk soalan pertama, man rabbuka. Kalau kat dunia anda mengimaninya, mengapalnya, maka anda mudah jawab Rabbiyallahul ladzi la ilaha illahu. Sampailah An-Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Al-Warisu Ar-Rashidu As-Sabur. Bila kita mampu menjawab soalan itu, maka kita dah ada masa untuk rehat dalam kubur kita. Jadi saudara, rehat itu dalam kubur. Kat dunia bukan tempat berehat. Kat dunia menyibukkan diri kita dengan Quran. Sibukkan diri anda dengan Quran.
Sibukkan diri anda dengan Quran, maknanya anda wajib tunaikan 9 perkara pada Quran. Pertama, imani Allah dan imani 6 rukun iman asasnya. Termasuk mengimani Quran itu kalamullah. Yang itu pertama, beriman. Kedua, beriman Quran itu kalamullah. Yang kedua, baca dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Itu dia titah perintah yang pertama yang turunkan ke atas dunia. Jibril bawa, bacakan pada Rasul kita Muhammad. Rasul kita simpan di hati. Quran itu ada 2 segmen, saudara. Quran itu ada 2 segmen. Segmen pertama, himpunan wahyu-wahyu yang ditulis, ada barisnya, ada kertasnya, ada kesan dawatnya, itu dipanggil kitab ataupun mashaf. Maka kitab ataupun mashaf yang mengandungi wahyu-wahyu Allah yang diajarkan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, termasuk rasul kita Muhammad, maka kitab ataupun letakkan tempat yang tinggi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Quran itu ditulis daripada dengan menggunakan 28 huruf hijaiyah. Sebab itu surah yang kedua anda dapat alif lam mim. Alif lam itu je 3 daripada 28. Maka dengan huruf itu diatur-atur. Alif plus ba abun. Alif campur al-kitabu al-kitab. Itu dia saudara. Jadi kitab digunakan menghimpunkan wahyu Allah. Maka wahyunya tersimpan pada kitab yang 5, iaitu Suhuf, Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Maka masaknya letakkan tempat yang tinggi. Surah yang ke-9 ayat 40. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Yang kedua, Quran juga mengandungi nyawa. Quran itu nyawa. Quran itu nyawa. Surah yang ke-42 ayat 52. Catat dulu. Lihat Quran kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Apa jua wahyu-wahyu yang kami wahyukan pada kamu, wahai rasul-rasul, itu nyawa. Bila kita ada nyawa Quran, saudara, bersama dengan nyawa yang ada di badan, maka hidupnya kita dipanggil mayyitun. Surah yang ke-39 ayat 30. Nyawa kedua pada surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu dia nyawa yang ada pada badan semua insan sejak daripada umat Nabi Adam hingga sampai Muhammad, ada nyawa. Nyawa yang ada pada semua badan insan dipanggil ar-ruh. Surah yang ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu nyawa yang ada di badan. Kalau nyawa itu ada di badan saja, tidak ada nyawa kedua, tak ada nyawa Quran, maka hidupnya dipanggil maita. Surah yang ke-6 ayat 122. Kadang-kadang dipanggil maita, maitan, kadang-kadang dipanggil maitin, kadang-kadang dipanggil maitun. Itu kerana ada nyawa yang pertama saja. Dan kalau dia mati, saudara, hanya dengan nyawa pertama, habis nyawa pertama, maka matinya, hidupnya dipanggil maita, matinya dipanggil mendiang. Dan bila dia mendiang, otomatik kuburnya menjadi kawah neraka. Nanti di padang mahsyar mereka dikumpulkan, dihalau ke neraka. Tak perlu lagi sakulat dan hapat. Kalau sebut sana surah yang ke-39 ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha
wa futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha lam ya'tikum rusulun minkum. Itu dia saudara. Jadi dia punya urutannya, kalau ada satu nyawa sahaja, nyawa yang satu itu kodnya 1785, wa yas'alunaka anir ruh, dan nyawa itu berbeza-beza panjangnya dari umat satu umat, tapi khas untuk umat Muhammad hanya diberi setakat antara 60-70 tahun. Kalau dia hidup dengan nyawa itu, hidupnya dipanggil maita, bangkai bernyawa, dan matinya dipanggil mendiang, dan disambut kuburnya kawah neraka. Nanti pada hari kiamat tak perlu berhimpun di padang mahsyar, akan dihalau straight away ke neraka. Surah 39 ayat 71. Tetapi bila kita ada nyawa kedua, nyawa kitab ataupun nyawa Quran, surah yang ke-42 ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Bila kita ada dua nyawa, hidup kita dipanggil mayitun, surah 39 ayat 30. Kalau seorang dipanggil mayitun, Muhammad innaka mayitun wa innahum mayitun. Kalau ramai dipanggil mayitun ataupun mayitin, bergantung kedudukan ayat. Dan bila dia mayitun, walaupun habis nyawa pertama 70 tahun, maka hidupnya dipanggil mayitun, dan matinya dipanggil almarhum ataupun almarhumah. Dan kuburnya otomatik menjadi satu istana yang dikelilingi oleh taman-taman. Dan istana itu dipenuhi dengan nur. Kerana Quran itu nur. Quran itu cahaya yang Allah turunkan. Surah yang keempat ayat 174. Anda wajib mencatat saudara, kerana kita pelupa. Quran itu nur yang Allah turunkan. Surah yang keempat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Itu dia. Jadi kalau kita mati dengan ada nyawa kedua Quran, maka matinya kita dipanggil almarhum ataupun almarhumah, dan kubur kita mula menjadi satu daripada taman syurga yang mengelilingi istana kita dan penuh dengan nurnya. Kerana Quran itulah nur Allah yang dikumpulkan ke dada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berada dalam istana kuburnya, maka di hari kiamat, maka dia berhimpun di padang mahsyar. Di sana tentukan lambat ataupun tidak, kita akan berhimpun di padang mahsyar sehari, tapi sehari panjangnya 1000 tahun. Surah 22 ayat 47, wa yasta'jilunaka bil azabi wa la yuhlifallahu wa'dah inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi kita akan berhimpun di padang mahsyar. Orang kafir tak perlu berhimpun, akan dihalau ke straight way ke neraka. Tapi kita berhimpun untuk menentukan kita pergi ke sana ke surga hari pertama ke hari 100 tahun ke, bergantung pada berapa banyak roh Quran yang anda simpan pada hati dah bawa. Kalau kita rasul-rasul buat 100% roh yang ada pada kitab masing-masing. Sebab itu mereka golongan pertama ke syurga. Rasul kita menyimpan 6, 2, 3, 6, 100% pada hati beliau. Sebab itu beliau golongan pertama, malah mengetuai golongan pertama. Surah yang keempat ayat 69. Wa may yuti ilaha war rasul fa ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Golongan kedua yang pergi ke syurga saat pertama, hari pertama ialah siddiqin, yang ketiga asyuhada, yang keempat as-salihin. Selain itu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul 100% menyimpan roh kitab pada hati mereka.
Rasul kita Muhammad menyimpan 100% 6236 pada hati beliau. Sebab itu beliau mengetuai golongan pertama minan nabiyyin. Golongan kedua dipanggil as-siddiqin. Tak jadi as-siddiqin mesti ada 70% daripada roh kitab. Untuk umat Muhammad macam Abu Bakar Siddiq ada menyimpan 6236 kali dengan 3 bagi 4. Tapi nak jadi syuhada kena ada 1/2, iaitu 6236 kali 1 bagi 2. Manakala nak jadi as-siddiq as-solihin, wajib ada 1559, iaitu 6236 bagi dengan 4. 4 tadi daripada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Maka nak jadi solihin mesti ada 1556. Baru kita gerak ke syurga saat pertama, hari pertama di ber1000 tahun. Yang kurang 1556 mungkin hari yang kedua, mungkin bulan yang kedua, mungkin bulan yang 100 tahun kemudian. Jadi anda wajib perbanyakkan paling tidak 1559. Baru kita bergerak ke syurga immediately after ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi anda gunakan kesempatan yang ada ini, kumpulkan berapa banyak roh Quran pada hati kita. Jadi kita tak mampu berjauhan dengan Quran, anda wajib sentiasa berdamping. Malah anda wajib berbawa Quran daripada rumah. Rasul kita disuruh bawa Quran. Rasul kita kadang-kadang jarang beliau bawa mazhabnya, tapi yang pasti bawa rohnya. Kita wajib bawa mazhabnya. Maka datang ayat surah 20 ayat 82. Izhab bi kitabi haza fa'alkihi ilaihim summa tawalla anhum panzur maza yarji'un. Wahai nabi-nabi Idris, Nabi Syuaib, Nabi Lot, bawa Quran kamu. Ada masa sesuai, talakikan, ceramahkan pada mereka. Lepas itu habis masanya baliklah, nanti kamu lihat kesannya. Dan untuk Nabi Ibrahim, untuk Nabi Musa dan abangnya pun disuruh bawa Quran, surah yang ke-27 ayat 28, 27 An-Namli ayat 28. Izhab anta wa ahuka bi ayati, pergilah engkau wahai Musa bersama dengan abang kamu Harun bi ayati, dengan bawa ayatku ini. Fa'alkihi ilahim, dan sampaikan pada musuh kamu iaitu Fir'aun. Jadi dengan 2 ayat ini dah sampai masanya anda wajib bawa Quran daripada rumah. Biarlah Quran di masjid ini gunakan untuk orang musafir. Anda wajib buat pada rumah, saudara. Dia akan mendidik kita. Perjalanan kita pun kena jaga Quran. Pandangan kita pun hormat pada Quran. Pendengaran kita hormat pada Quran. Itu dia kelebihan ataupun barakat bila kita bawa Quran, perhatikan Quran. Oleh itu, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Mulianya Ramadan itu kerana turunnya Quran. Bulan turun Quran Ramadan. Ramadan jadi mulia kerana turun Quran. Anda pun jadi mulia bila anda menyimpan Quran, fahami Quran. Mulianya kita saudara sampai nanti tak akan disentuh api neraka. Wa qina azabannar. Tapi orang yang kafir, yang tak beriman Quran akan menjadi mangsa. Itu hinanya mereka. Wa may yuhinillah fama lahu min mutil. Siapa yang dah dihinakan oleh Allah, tak seorang boleh tunjuk dia. Jadi anda akan mulia bila anda bersama-sama dengan Quran. Maknanya imani Quran, baca Quran, bawa Quran, fahami Quran. Doanya, Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Muliakan kami bagaimana engkau turunkan Quran itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allah kenakan dirinya yang melibatkan 104 aqaidul iman. Setelah Allah kenakan dirinya, dia kenakan siapa kita. Sampai hari ini pun kita tak jelas siapa kita, saudara. Ada yang mengaku saya yang saya yang itu, saya yang ini. Maka Nabi Isa alaihissalam tolong beritahu kita untuk umat Muhammad, termasuk beritahu pada umatnya bahawa kita hanyalah, lihat surah yang ke-19 ayat 30, siapa kita. Dan anda wajib perkasakan bahawa kita ialah, lihat surah 19 ayat 30. Jangan ubah-ubah, saudara. Hari ini ramai mengaku saya itu, saya CEO itu, saya ini, saya. Kita tidak seperti tak pasti. Kita tidak seperti yang Allah beritahu kita. Maka Nabi Isa pada usia 15 minit beritahu siapa kita kat dunia ni. Beritahu pada umatnya siapa kita. Maka surah 19, surah Maryam ayat 30, qala, beliau ditanya, Isa, siapa engkau ini? Siapa mak engkau ini? Panjang jalan daripada pohon kurma nak balik ke rumahnya, siapa saja yang bertemu tanya, Maryam, kau siapa sebenarnya? Yang kami tahu engkau sentiasa berada di mihrab, tapi kami tak sangka kamu boleh melahirkan anak tanpa suami. Tanya bapa anaknya pula, wahai budak, siapa engkau? Maka budak tadi beri jawapan, siapa kita? Inni Abdullah, aku ialah seorang hamba Allah. Di anda seorang hamba Allah, saya seorang hamba Allah, Muhammad seorang hamba Allah. Kadang-kadang imam pun hanya kata Muhammad saja hamba Allah, dia tak kata dirinya hamba Allah. Bila imam kadang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dia kata Muhammad hambanya. Memang betul hamba, tapi kita pun hamba Allah. Jadi anda wajib tumpukan kat diri kita hanya hamba Allah. Dan saya perhatikan bila kita hamba, saya mudah dapat hidayah. Lagi kita tebal dengan ketuanan kita, tebal dengan kita punya ego kita, kita sukar untuk dapat hidayah. Oleh itu, perkasakan, nipiskan supaya tebal dengan hamba Allah dan nipiskan ego kita. Baru mudah dapat hidayah, saudara. Lagi kita mengaku saya memimpin ini, saya itu, sukar untuk mendapat hidayah. Hidayah hanya mudah dapat bila kita beriman dan mengaku kita hamba Allah. Barulah mudah. Baca mudah faham, baca mudah melekat, baca mudah ingat, baca boleh berubah kita. Hari ini kita walaupun baca lebih 40 tahun tak berubah kerana kita masih tebal dengan ketuanan kita. Nah, wajib nipiskan. Umar Khattab hari pertama daripada 41 tahun saja, hari pertama dia mula mengaku hamba Allah. Kerana faham ayatnya, faham maksudnya berubah. Budaya akan mudah singgah, simpan di hati kita bila kita beriman dan kita hanya hamba Allah. Jangan jadi hamba pada perut kita. Jangan jadi hamba pada nafsu kita. Jangan jadi hamba pada dunia kita. Itu menghalang, menyusahkan kita untuk dapat hidayah. Maka apakan di rumah, inni Abdullah ataniyal kitab. Hamba Allah mesti selalu dengan kitab, mesti selalu bawa kitab. Kalau kita tak buat kitab, kita bawa duit, mula kita hamba duit kita, jaga duit kita, simpan duit kita. Kalau buat harta benda pun kita jadi hamba harta benda. Kadang-kadang pada masa-masa tertentu orang jadi hamba pada kereta, dibasuh kereta bersih-bersih, lepas tu selimut dengan selimut, itu hamba kereta. Anda wajib menjadi hamba Allah. Nabi Isa tolong beritahu Muhammad dan umatnya bahawa beliau dan umat Muhammad dan umat hamba Allah. Anda mesti mengaku kita hanya hamba Allah. Oleh itu Allah yang alimul ghaibi wa syahadah, dia akan kita perintahkan pada kita
Kerana kita hamba, kita buat. Macam kita pekerja. Seorang ada CEO-nya. Ali, sapu jamban. Kerana kita hamba dia, kuli dia, kita buat. Maka waktu ini, saudara, buktikan kita hamba Allah. Apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kami perintahkan pada kamu yang beriman dan hamba laksanakan puasa. Maka jawapan kita ialah sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Surah yang ke-24 ayat 31. Tolong catat, saudara. Nanti gunakan untuk tadarus di rumah. Kalau anda tak catat, apa yang anda nak ingat? Tambah-tambah pula makan pun lebih tadi, dah mula mengantuk. Dah mula fikirkan bantal, fikirkan gebau kita. Kita hanya hamba Allah. Rabb kita alimul ghaibi wasyahadah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'minu. Dia saja yang bernama Al-Mu'minu. Dia saja yang boleh pakai Al-Mu'minu. Kita tak boleh pakai Al-Mu'minu. Kita hanya boleh pakai Mu'minun saja. Itu gelaran Allah Al-Mu'minu, yang cinta pada kedamaian. Maka untuk jadi aman, damai, mutmainah, mesti mula dengan iman. Iman itu letaknya di hati, saudara. Jadi dia bernama Al-Mu'minu, dia suruh kita beriman. Maka anda wajib jawab, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allah kenali dengan 104 aqaidul iman. Kita jangan ubah, kita hanya hamba Allah. Dia suruh kita laksanakan, kerana kita hamba saja. Malah kalau kita laksanakan yang terbaik pun, dia nak bunuh kita pun tak ada halangan. In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau nak azab hamba-Mu pun tak ada halangan, kerana dia hamba kamu. Itu dia, saudara. Jom tebalkan perasaan hamba kita pada Allah. Tebalkan. Bila tebal hamba pada Allah, menipislah ketuanan kita. Kata kita masih ego. Jadi kita hanya hamba Allah. Maka nak jadi hamba Allah, saudara, kena beribadat. Hamba, abdun, ibadatun. Lihat surah Al-Kafirun. Lihat surah 109. Hamba kena ibadat, kena beribadat. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tak ku jadikan insan manusia kecuali beribadat dengan aku. Saya ambil masa lagi 10 minit lagi. Tujuan kita hamba mesti beribadat. Itu gelaran pertama, hamba. Gelaran hamba sejak lahir kat dunia sampai kat syurga pun Allah panggil hamba. Selain dipanggil hamba, kita dipanggil khalifah. Tapi khalifah hanya laku kat dunia saja. Kita telah jadi khalifah mungkin 33 tahun, 23 tahun yang kerja. Itu dia. Kalau khalifah tujuannya untuk makmurkan negara sampai jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, surah 34 ayat 15. Anda jadi khalifah pada rumah tangga anda, make sure rumah tangga anda aman damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anda menjadi ketua imam di surau ini, make sure orang-orang surau ini yang datang ke surau aman damai. Sejak pada rumah tangganya aman damai. Jadi satu daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tujuan dijadikan hamba untuk beribadat, dilantik dengan jawatan kontrak antara 60 tahun sebagai khalifah. Khalifah kerjanya untuk menjadikan negara kita, rumah tangga kita, masjid kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Khalifah hanya sementara, tapi abdun kekal forever, sejak lahir sampailah kat syurga.
kat syurga nanti, Allah hanya titahkan pada hamba Allah, ya ibadi la haupun alaikum walahum yahzanun allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udhulul jannata. Hanya orang yang bergelar hamba sejak dunia saja dapat perintah untuk ke syurga. Yang jadi tuan, jadi bosses ke, takkan ada panggilan. Wahai CEO itu, wahai yang itu takkan dipanggil, hanya dipanggil hamba Allah. Anda lihat surah yang ke Allahumma, surah 41. Surah 41, surah Ghafir. Itu panggilan Allah pada hambanya kat di Padang Mahsyar untuk pergi ke syurga. Surah Ghafir, surah yang ke-41. Surah Ghafir. Surah Ghafir. Surah Ghafir ke surah apa ni saudara? Tak dapat. Ghafir, surah Fussilat. Ya ibadi la haupun alaikum walahum yahzanun. Jadi carilah saudara. Gelaran hamba sejak dunia sampai ke akhirat, kat syurga pun dipanggil ya ibadi la haupun alaikum walahum yahzanun allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udhulul jannah. Wahai yang berku, masuklah syurga. Dia tak kata wahai si yang siapa yang CEO, tak kata, hanya hamba saja. Dan wajib maintain sebagai hamba Allah. Ini Abdullah. Jadi kita faham status kita kat dunia hanya hamba Allah. Dan hanya hamba Allah saja yang akan banyak dapat hiburan. Rasul dihiburkan sampai pergi ke langit. Maka turun ayatnya, Subhanallazi asra bi abdihi. Rasul itu kerana beliau hamba Allah, tak jadi hamba harta, tak jadi hamba pada nafsu, tak jadi hamba pada tarut-tarut, maka beliau dapat hiburan. Antaranya melencongkan sampai langit sana. Itu dia. Jadi anda tak dapat hiburan pun kena jadi hamba Allah. Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu. Allah hanya menghiburkan hamba-hambanya saja dengan hiburan syurga. Dan untuk yang tak jadi hamba Allah, dengan terangkan neraka tempatnya, anda wajib berhibur. Maka Muhammad pun suruh menghiburkan mereka. Basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqa. Wahai Muhammad, hiburkan umat kamu yang beriman ini. Siapa yang beriman, dia hamba Allah, maka dia dapat hiburan daripada Quran. Selagi anda tak rasa terhibur dengan Quran, anda mungkin hamba pada nafsu anda, hamba pada rehat anda, hamba kepada nasyid-nasyid ataupun nyanyian. Anda wajib terhibur bila kita bergelar hamba Allah. Maka untuk jadi hamba Allah, saudara, lihat surah 25 daripada ayat 63 hingga 73. Tengok Quran, saudara. Nak jadi hamba Allah, minimumnya mesti ada. Anda kira berapa mesti ada untuk layak jadi hamba Allah. Surah Al-Furqan, surah 25. Daripada ayat yang ke-63 sampai 73. Hamba Allah yang pertama, kalau seorang dipanggil abdun, kalau ramai dipanggil ibadun. Kalau seorang dipanggil abdun, kalau ramai dipanggil ibadun. Maka hamba Allah mesti banyak beribadat dalam bentuk a'budu, abattum, a'budu, ta'budu. Maka hamba Allah, saudara, mesti paling tidak ada. Saudara kira nantilah. Kalau seorang dipanggil abdun, kalau ramai dipanggil ibadun. Pertama, tetapkan bahawa saya hanya hamba Allah. Jangan jadi hamba harta kita. Jangan jadi pada nafsu kita. Jangan jadi pada hamba perut kita.
Kita hanya hamba Allah. Maka untuk layak menjadi hamba Allah, kutip syaratnya sebanyak berapa? Ada pada surah 25 dari ayat 73. Kalau seorang dipanggil abdun, kalau ramai dipanggil ibadun. Maka datang ayatnya, wa ibadur rahman. Satu, allazina yamshuna alal ardi hauna. Dua, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tiga, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Empat, wallazina yakuluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ciri lagi, wallazina idza anfaqu wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Cirinya lagi, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika qawama. Cirinya lagi, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan ahar. Cirinya lagi, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Cirinya lagi, wala yaznun. Dan yang terakhir, cirinya ialah wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kira berapa saudara? Dan telikan. Berapa dapat tadi? Telikan dengan angka yang ada pada salah satu anggota anda. Mungkin ada pada telinga anda, tengok ada tak sebanyak itu? Ataupun pada hidung anda, ada tak sebanyak itu? Ataupun di kaki anda, tengok. Selagi tak tally antara yang anda dapat daripada surah 25 ayat 63-73 tak sama dengan angka yang dipaparkan pada anggota anda, maka cari sampai tally, sampai genap. Baru layak menjadi hamba Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wallazina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Akhirnya yang terakhir, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Genaplah. Itu dah. Angka itu mesti tally dengan angka yang ada pada anggota anda. Cari di mana anggota anda. Mungkin di belakang ke, depan ke, perut ke, telinga ke, cari. Selagi tak tally, cari. Dia mesti tally dengan yang ditunjuk, dengan apa yang diberi. Dan wajib hanya menjadi hamba Allah. Hamba Allah bila dipanggil, jawab sami'na wa ata'na. Orang kafir yang menjadi hamba pada dunia, jawab sami'na wa asaina wa iz ahazna misakakum wa rafa'na fawqakum turhuzu ma atainakum biquwwati wa qalu sami'na wa asaina. Bila kita jawab sami'na wa ata'na, balasannya 4.13. Dan bila kita jawab, mudah-mudahan tak jawab begitu, bila ada jawab sami'na wa asaina, balasannya 4.14. Cari di rumah saudara. Balasan yang menjawab sami'na wa ata'na, kerana kita hamba, jawab sami'na wa ata'na, maka balasannya yudhilu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha zalikal fawzul azim. Siapa yang jawab orang kafir sami'na wa asaina, jawapannya pada surah yang keempat ayat 14, iaitu yudhilhu naran halidan fiha walahum azabun muhin. Saya akan sambung pada penerangan akan datang, insya-Allah. Harapan saya, yang pertama, anda dah hafal 99 al-asmaul husnanya.
Dan bila kita beriman memerlukan 104 aqaidul iman, 199 campur 1 ahad wahid wahadah, campur dengan 4 iaitu Rabb, Ilah, Jamil dan Taibun. Itu baru beriman dengan Allah, belum beriman dengan malaikat lagi. Jadi pada saat ini kita hanya hamba Allah yang bila dia perintah jawab sami'na wa ata'na. Kalau kita lambat-lambat buat, itulah hamba pada masa kita. Kita nak rehat. Kalau hamba lain, aku nak dengar radio dulu. Kita jadi hamba Allah, dengar ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi untuk teruskan, saudara. Angkat tangan, jom adah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.